Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam, anjuran Masjid Amiding, Masjid Negeri Terengganu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kita hadis yang ke-666 daripada kitab Bulughul Maram, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katanya wa'an Qabisata bani Mukhariqil وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. Maksudnya adalah daripada Qubaisah, daripada Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu di antara tiga jenis orang, iaitu orang yang memikul beban dari orang lain sehingga terpaksa harus meminta-minta untuk meringankan bebannya. Sesudah itu dia berhenti. Yang keduanya orang yang ditimpa sesuatu bencana hingga melunaskan semua hartanya, meminta-minta dihalalkan baginya sampai mendapatkan upaya penghidupan yang dapat diandalkannya. Dan orang yang jatuh miskin, sehingga ada tiga orang berakal dari kalangan kaumnya menilai bahawa si fulan benar jatuh miskin, maka meminta-minta dihalalkan baginya hingga mendapatkan usaha penghidupan yang dapat diandalkannya. Adapun perbuatan meminta-minta bagi selain mereka, wahai Qabisah, merupakan penghasilan haram yang dimakan oleh pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dalam permasalahan berinfak ataupun bersedekah. Yang mana sebagaimana yang kita bincang sebelum daripada ni, sedekah ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunat. Kita ada sedekah wajib dan kita ada sedekah sunat. Sedekah wajib ada saluran dia, begitu juga sedekah sunat ada salurannya. Okey, kita ada pemberi sedekah dan kita ada penerima sedekah. Penerima sedekah ada golongan-golongan yang ditetapkan oleh syarak. Orang yang layak menerima sedekah ada golongan-golongan yang tertentu. Ada golongan-golongan yang tertentu yang boleh menerima sedekah. Jadi bukan semua orang
boleh menerima sedekah? Bukan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah kita meminta-minta, dia ada hukum dia. Bukan semua orang boleh meminta-minta. Ada orang yang syarak izinkan dia meminta-minta, dan ada orang yang syarak tidak izinkan dia meminta-minta. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Qabisah bin Mukharik Al-Hilali, yang mana dia telah mendamaikan sesuatu kaum. Dia mendamaikan dua kaum yang balah. Dengan dia yang menjamin untuk membayar. Jadi apabila orang tu balah, puak ni balah dengan puak ni, sampaikan ada sebahagian daripada puak mati, maka puak yang bunuh puak yang lain, dia kena bayar diat. Kena bayar bayaran yang tertentu. Jadi oleh kerana Qabisah melihat berlakunya perbalahan, maka Qabisah cuba mendamaikan dua puak yang berbalah. Qabisah cuba mendamaikan dua puak yang berbalah. Jadi apabila dia mendamaikan dua puak yang berbalah, maka Qabisah menanggung satu bebanang, iaitu dia perlu kena bayar kepada puak yang sebelah lagi. Maka Qabisah pergi jumpa dengan Nabi SAW, khabar kepada Rasulullah dan meminta bantuan dan pertolongan daripada Rasulullah. Jadi pergi jumpa dengan Rasulullah, dia minta daripada Rasulullah pertolongan dan bantuan. Jadi minta dengan Rasulullah, ada zakat ke, ada sedekah ke, yang boleh diambil untuk membebankan ataupun untuk meringankan bebanan dia. Maka Rasulullah SAW sungguh dia tinggal di Madinah dulu. Jadi kalau ada zakat, ada sedekah, Rasulullah SAW akan bantu dia. Dan bukan daripada zakat dan sedekah sahaja, bahkan daripada mana-mana hak yang Rasulullah SAW mampu bantu, Rasul akan bantu dia. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah SAW mendidik. Rasulullah SAW mentarbiah. Dan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala utus dia adalah untuk mendidik dan mentarbiah antaranya umat dia, mentarbiah dan mendidik kita. Jadi Rasulullah SAW mentarbiah dan mendidik Qabisah pada zahirnya, namun pada hakikatnya Rasulullah SAW mendidik segala umat dia melalui perkataan. Bagaimanakah Rasul khabar kepada Qabisah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya meminta ini tidak halal melainkan salah seorang daripada tiga orang. Tidak halal melainkan kepada tiga orang ni je halal meminta. Meminta tidak halal melainkan kepada tiga orang ni. Yang pertama adalah seorang lelaki yang menanggung sesuatu tanggungan, maka halallah bagi dia meminta sehingga dia mendapat bebanan tersebut. Maksudnya ketika dia mendamaikan orang, maka perlu kena bayar. Kadang-kadang balah saat ni tu, dan bukan kadang-kadang, banyak balah adalah kerana harta. Kadang-kadang balah saat ni tu kerana nyawa. Dia dulu kalau kumpulan ni, ada seorang daripada kumpulan ni dibunuh seorang daripada kumpulan ni, maka kumpulan dia akan bayar kepada kumpulan tersebut untuk berdamai, untuk mengelak daripada berlaku peperangan. Tidak berlaku peperangan, kawan ni akan balas mula. Sebab ada salah seorang daripada keluarga dia, daripada kumpulan dia, dibunuh. Okey, kita kalau kita nak faham keadaan dulu, kita buat contoh sekarang ni lah. Kita kata ada kumpulan geng, ataupun kita ada kumpulan nama dia A. Kumpulan ni gangster, nama dia B sebagai contoh. Ini kumpulan-kumpulan gangster kita kata. Tiba-tiba ada salah seorang daripada kumpulan gangster B dikata oleh orang yang daripada kumpulan A. Maka kumpulan dia akan nak balas mula. Maka pala-pala akan cuba mendamaikan. Bagaimanakah cara untuk mendamaikan? Duduk atas meja. Sebab kita nak damaikan. Bagaimana cara? Kita bayar. Okey, boleh faham? Kita bayar. Baik. Kadang-kadang hak ni tak mau bayar. Hak ni no. Jadi kalau hak ni tak mau bayar, hak ni no kepada pembayaran, maka dia tidak akan ada kesudahan melainkan dengan berlaku perbalahan. Tumpah darah, tekak, bunuh, perang.
Maka ada seorang yang lain, dia cuba mendamaikan dua puak tersebut. Okey, mu nak bayar orang berapa? Mu nak bayar orang. Okey, sekarang ni aku tolong bayar. Yang penting mu jangan balah. Cukup mu damai je. Aku bayar. Jadi aku akan tanggung. Aku bayar. Daripada duit aku akan bayar. Baik, cukuplah. Golongan ni dia nak bayar orang je. Okey. Maka orang yang telah sanggup untuk bayar, maka dia kena cari piti. Bukan bayar RM4, bukan bayar RM5. Bayar RM4, RM5 boleh orang bayar belaka. Mungkin bayar ratusan ribu, mungkin bayar puluhan ribu. Maka nak ambil mana piti? Maka di sini boleh dia meminta-minta. Sehingga halal baginya dia meminta, sehingga dia dapat kadar tersebut. Lepas kalau dia dapat kadar tersebut, maka kata Rasulullah, thumma yumsik, kemudian dia tahan. Maksudnya, dia tidak lagi meminta-minta. Okey, ini yang pertama. Yang kedua dia adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang ditimpa musibah, habis harta dia. Seorang lelaki yang ditimpa musibah, habis harta dia. Ada orang, sebagai contoh, orang saat ni tu, dia tinggal rumah dia, akhirnya terbakar. Siapa cakap kita dia, tinggal sehelai sepinggang, tak ada benda. Orang tu, ditimpa musibah, berlaku kecurian, berlaku kebakaran, berlaku kemalangan, sebagai contoh. Maka, ataupun kita buat contoh yang banyak berlaku di zaman kita ni, masa kita ni adalah seorang perempuan yang menjadi suri rumah, anak masih lagi kecil, tiba-tiba suami dia benda terkena ataupun kena penyakit, kena COVID-19, akhirnya mati. Sedangkan isteri hanya bergantung sepenuh kepada suami. Ya, orang Islam pastinya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita tidak nafikan. Cuma kita kata pada zahirnya bergantung kehidupan kepada suami sebab dia isteri sebagai suri rumah. Okey, itu satu musibah yang besar. Maka bagi isteri tersebut boleh dia meminta-minta. Jadi halal dia meminta-minta. Jadi kalau kita tengok dalam Facebook, selepas daripada orang ni mati, maka ada kaum keluarga dia yang tolong buat minta, lepas tu bagi nama kaum orang puang dia, sebenarnya itu adalah halal. Ini jelas disebut dalam hadis yang sahih, halal sebenarnya. Tetapi dia ada kadar yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Sehingga dia mendapat perkara hak yang dapat dia hidup, sekadar hak yang boleh dia makan. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Oh, dia kata mudah dapat pitih banyak. Jadi cek dalam kaum kau banyak. Oh, kau banyak, kau bagus biar lock dulu. Tak payah kabur kau orang. Maksudnya biar orang masuk. Jadi sepatutnya apabila cukup dah untuk makan dia, contoh kita kata boleh dalam 2-3 ribu, cukup dah. Maka dia kena tutup. Dia kena tutup. Kami menutup dah sumbangan. Dia kena buat lagu tu sebagaimana dia sebar akaun dia, penulisan dia untuk meminta sumbangan. Apabila cukup dah, qiwaman min 'aish, ni apa yang disebut oleh Rasulullah, untuk dia bertahan hidup, bukan untuk mengumpul kekayaan. Cukup dah untuk dia bertahan hidup, maka ketika tu dia kena tutup permintaan dia. Okey, sumbangan telah ditutup. Itu hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, seorang lelaki yang ditimpa oleh kefakiran, kesusahan, sehingga kan 3 orang daripada orang hak yang pandai daripada kaum dia, orang yang pandai daripada kaum dia, orang hak yang hampir dengan dia, orang hak yang dekat dengan dia, menilai bahawa dia orang susah. Jadi orang hak yang ditimpa kesusahan, sehingga kan orang hak yang dekat dengan dia menilai dia orang susah. Okay, boleh faham? Sebab dia kena kira orang ambil orang dekat, 3 orang dekat. Kerana orang jauh mungkin tidak tahu. Orang jauh dia melihat kepada luaran. Tapi mungkin ada seseorang tu, dia ada kebun. Hak yang tanpa dia tahu, ada saham. Orang-orang tak tahu. Jadi mesti orang hak yang dekat dengan dia buat penilaian 3 orang. Yang mana orang hak yang dapat, hak yang buat penilaian mengatakan bahawa dia memang jatuh fakir. Bankrupt. Kalau zaman kita bankrupt, zaman kita. Maka halal bagi dia meminta sehinggalah dia dapat benda hak yang boleh dia meneruskan kehidupan. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hatta yusiba qiwaman min 'aish.
Jadi ada orang kadang-kadang kita katakanlah dia mempunyai simpanan dalam bank 3 juta. Atau mungkin dia mempunyai simpanan dalam bank 4 juta. Tiba-tiba duit hak dalam simpanan dia saat itu kena curi kat orang, sebagai contoh. Habis, zero, kosong. Adakah dia boleh meminta sehingga cukup 4 juta balik? Tidak. Bukan. Sebab itulah Rasul kata benda, hatta yusiba qiwaman min aish. Sehingga dia dapat perkara hak yang boleh dia meneruskan kehidupan. Bukan dia minta sampai ke 4 juta. Hak tu doa lalu. Nampak? Memang tidak ada manusia hak yang tak ambuh kalau sekiranya dapat kesenangan. Tak ada orang tak ambuh kalau dapat kesenangan. Siapa hak yang tak ambuh kalau dapat piti mudah? Dan piti mudah lah ni adalah dengan cara minta derma. Tak perlu buat kerja. Cara hak yang mudah je buat ayat hak yang dapat menarik belah kasihan orang ni. Tok gambar-gambar hak teruk. Lepas tu khabar buat cerita. Pandai buat cerita sikit. Hak yang tak teruk nampak teruk. Jadi buat orang hak yang rasa emosianya. Orang pakat bagi. Orang hak yang baca, orang hak yang ada pitih akan bagi. Tidak akan lock saja. Baik. Cara hak yang mudah. Buat ayat molek je. Duduk tidur je. Pitih masuk. Tetapi sebenarnya perkara tersebut terikat dengan hukum hakam. Jadi selama mana benda tu masih lagi dalam batasan masih lagi dalam batasan yang diizinkan oleh syarak, maka boleh kita buat. Tapi kalau di luar batasan yang diizinkan oleh syarak, maka haram kita buat. Ini perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasul khabar 3 golongan hak yang boleh. 3 golongan hak yang boleh meminta, kata Rasulullah, apa hak yang selain daripada 3 golongan ini, wahai qabisah, ia adalah suhtun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan suht maksudnya perbuatan yang jahat, perbuatan yang haram, yang mana dia orang hak yang meminta saat itu memakan perkara hak yang haram. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya 3 golongan ini saja yang boleh meminta-minta. Manakala hak yang selain daripada 3 ni, dia memakan penghasilan yang haram. Tu kita kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang makan benda hak yang haram, maka daripada pemakanan yang haram saat itu akan tumbuh daging yang haram. Tidak gitu, akan tumbuh daging yang haram dalam tubuh dia. Darah hak yang haram daripada hasil benda hak yang haram. Daging hak yang haram yang ada dalam tubuh seseorang itu, pastinya neraka lebih utama. Sesiapa hak yang makan perkara yang haram, maka akan tumbuh daging yang haram di dalam tubuh dia. Maka daging yang haram lebih utama neraka berbanding dengan syurga. Sebab itulah jangan sekali-kali kita bermudah dalam meminta-minta. Baik. Seterusnya katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas, wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wala ali Muhammad, rawahu Muslim. Daripada Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah di sini adalah zakat. Sesungguhnya zakat tidak layak buat keluarga Muhammad, sebab zakat tiada lain hanyalah kotoran harta manusia. Dalam riwayat lain disebutkan, zakat tidak halal bagi Muhammad dan juga bagi keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana ada sedekah yang dinamakan sebagai zakat. Kita ada zakat harta dan kita ada zakat fitrah. Yang mana pada beberapa minggu lepas kita bincang panjang lebar berkenaan dengan zakat. Harta hak yang wajib kita kena keluar zakat. Dan zakat ada golongan-golongan asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Cuma asnaf yang layak menerima zakat, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Antaranya jangan dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keluarga Rasulullah haram menerima zakat. Keluarga Rasulullah tidak layak menerima zakat. Satu ketika cucu Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Talib, dia mengambil sebiji tamar zakat. Dia pun letak dalam mulut dia. Letak dalam mulut dia, budak ambil sebiji. Sebiji kalau tamar banyak, dah luak sebiji, sutih. Kita kalau pergi tempat orang yang jual buah tamar, kita kabur nak makan, bisa saja je. Tak ada masalah buah sutih, buah dua teh. Kita pergi, anak pergi kilang ladang tamar di Madinah. Dan orang yang biasa pergi Madinah, dia akan melawat, dia panggil ladang tamar, tempat orang jual buah tamar banyak situ. Situ masuk makan free. Makan banyak mana, jangan bawa balik. Makan kenyang tak apa. Kita pergi makan mahal-mahal saja. Kita pergi nak beli buah-buah, kita kata boleh nak rasa, dia boleh rasa, biasa tu. Tetapi oleh kerana Rasul melihat suti saat itu adalah harta sedekah, maka Rasul korek balik daripada mulut budak Hasan bin Ali bin Abi Talib. Korek. Rasul kata, kek mudah. Mudah tahu ke bahawasanya sedekah tidak halal bagi kita? Ini kata Nabi SAW. Padahal kita suti, Allah kira benda kat suti. Tapi tidak. Walaupun suti, dia ada hukum di situ. Tidak boleh kita ambil. Ini benda penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul begitu hukum yang ditetapkan oleh syarak bahawasanya Rasulullah dia tidak menerima sedekah. Rasulullah tidak menerima sedekah bukan hanya sedekah wajib, bukan sedekah hak sunat pun Rasulullah tidak terima. Rasulullah tidak segi terima sedekah. Pemberian yang diberikan kepada Rasulullah kalau berbentuk sedekah Rasulullah tidak terima. Dan itulah alamat yang diberikan oleh guru kepada Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah, untuk mengenali Rasulullah. Rasulullah tidak terima sedekah. Bagi banyak mana pun Rasulullah tak terima. Juta pun tak terima, bilion pun tak terima. Tetapi kalau hadiah, Rasulullah terima. Dia ada perbezaan di antara sedekah dengan hadiah. Hadiah ni adalah pemberian kita kepada seorang untuk memuliakan dia. Pemberian untuk memuliakan itu adalah hadiah. Kalau pemberian kepada fakir miskin kerana kita mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang dinamakan sebagai sedekah. Okey, boleh? Jadi kita tengok tok guru, ustaz pitih banyak dah. Kita pitih ke dia. Adakah kita saat itu nak meringankan beban dia untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah? Tidak. Sebab dia ada pitih dah. Tapi kita bagi kerana dia dipanggil hadiah untuk memuliakan dia. Oleh kerana kita memuliakan dia, kita beri satu pemberian kepada dia. Bukan kita tak ada pitih. Itu dipanggil dia hadiah. Baik. Okey, perbezaan di antara sedekah dengan hadiah. Jadi zakat ni sebenarnya adalah pembersih dan penyuci harta manusia. Kita ada harta banyak, harta kita kotor. Mungkin masa kita kerja saat ni tu ada benda-benda yang kita tersilap dalam melakukan pekerjaan. Maka diwajibkan kepada kita membersihkan harta kita tersebut, tapi dengan syarat orang tu orang kaya lah, cukup nisab dan cukup haul, yang mana kita bersihkan harta kita dengan keluar zakat. Jadi zakat tu adalah pembersih kepada harta kita. Sebab itulah zakat adalah daki-daki harta manusia. Daki harta manusia. Maka tidak sesuai dengan golongan yang mulia mengambil daki harta manusia. Tidak sesuai dengan golongan mulia mengambil daki harta manusia. Siapa golongan mulia? Keluarga Rasulullah. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah dua golongan. Yang pertamanya Banu Hashim, yang keduanya adalah Banu Muttalib. Okey, kita di sana ada Banu Hashim dan kita di sana ada Banu Muttalib. Siapakah Banu Hashim dan siapakah Banu Muttalib? Nanti hadis berikutnya kita akan cerita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita nak tekan di sini adalah keluarga Rasulullah tidak boleh mengambil sedekah. Yang kita nak tekan berpandukan kepada hadis ini. Sepakat ulama mengatakan zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Rasulullah. Kalau beri zakat kepada Rasulullah tidak sah zakat tersebut. Dan keluarga Rasulullah haram mengambil zakat. Keluarga Rasulullah haram mengambil zakat. Baik. Dan ada dia ada sebahagian daripada orang Terengganu, ada sebahagian daripada orang Terengganu
Yang mana dia dengar daripada tok nenek moyang dia bahawasanya dia juga ada hubungan ataupun dia keluarga Rasulullah juga. Tapi oleh kerana dalam tempoh tertentu, oleh kerana ada masalah-masalah tertentu, dia buang benda. Nama yang menunjuk bahawa dia adalah keluarga Rasulullah. Ada di Terengganu. Sebagai contoh, anda buat contoh. Di kawasan Sungai Segar. Kita ada Pulau Segar, kita ada Sungai Segar. Sungai Segar ni kawasan Binjai Gendong. Sungai Gondang, Sungai Segar, bisa dengar tak? Gondang, Sungai Segar, kawasan Binjai Gendong. Dia dulu kawasan tu bukit keliling. Jadi nak masuk kawasan tu payah. Memang susah. Bukit keliling dulu. Kawasan Gondang. Ada orang situ di Kebor kanan, orang situ, orang tua-tua situ. Dia kata Tok dia Kebor dulu, Tok dia sebenarnya ada Said. Tok dia. Tapi dalam masa peperangan dulu, Tok dia antara pejuang lawang dengan Manda, anda lupa dia cerita. Lepas tu jadi oleh kerana Pok tu cari, maka dia cari perlindungan. Dia lari duduk kapal, dia duduk bandar, dia lari kawasan darat untuk mengelak daripada dia diburu ataupun dapat ditawang oleh musuh. Kawasan yang dapat berlindung masa tu adalah kawasan Sungai Segar. Dia kata sebab Sungai Segar payah nak masuk. Kau ni dikelilingi oleh bukit. Dia cerita lagu tu. Jadi masa siapa kata okey dia mati tu Tok wasiat jangan letak nama Said pada kubur Tok dia. Jadi selepas sekarang anak cucu dia tidak ada nama Said. Tapi dia adalah keturunan Rasulullah mengikut apa yang diceritakan oleh Tok dia. Baik. Jadi ada kala orang yang dia dengar khabar-khabar begitu. Dia khabar-khabar begitu. Maka kalau sekiranya Tok dia itu adalah orang yang dipercayai, tok nenek moyang dia orang yang boleh dipercayai, maka sebaik-baiknya jangan dia mengambil zakat. Sebaik-baiknya dia jangan dia mengambil zakat. Itu benda yang perlu kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sepakat ulama mengatakan tidak boleh diberikan zakat kepada keluarga Rasulullah. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh diberi zakat kepada keluarga Rasulullah. Namun ada sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya zaman mutaakhir ini boleh diberikan zakat kepada keluarga Rasulullah. Kerana pada suatu ketika dahulu keluarga Rasulullah dia dapat daripada harta ghanimah, harta peperangan. Harta ghanimah. Dalam harta ghanimah dia ada bahagian keluarga Rasulullah. Jadi oleh kerana keluarga Rasulullah dapat ada harta ghanimah, maka tak apalah. Tak payah beri zakat ah. Dia Rasulullah tak beri ambil zakat. Tapi sekarang ni tidak ada harta ghanimah. Jadi kalau zakat tidak dapat diberikan kepada keluarga Rasulullah sedangkan ada sebahagian daripada keluarga Rasulullah cukup susah, maka nyanyi kepada dia. Okey, boleh faham? Apatah lagi sesebuah negara yang tidak mengambil berat kepada keluarga Rasulullah. Tidak beri daripada harta Baitul Mal kepada keluarga Rasulullah sebagai contoh. Maka mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, boleh diberi zakat kepada keluarga Rasulullah kerana hak mereka daripada harta ghanimah tidak ada. Maka boleh diberi zakat kepada keluarga Rasulullah. Namun sebaik-baiknya adalah mengelak diri daripada mengambil zakat. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia benda yang cukup makan. Tak apalah cukup makan pun tak apa dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, siapakah yang dikatakan keluarga Rasulullah? Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. Daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im seorang sahabat Rasulullah. Daripada puak Al-Muhajirun, dia penduduk Mekah. Daripada puak Quraisy, keluarga Rasulullah juga dia.
sepupu sepapak Rasulullah. Katanya, aku dan Uthman bin Affan, juga sahabat Rasulullah Uthman bin Affan, menantu Rasulullah. Isteri dia adalah dua orang anak perempuan Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Betul? Ruqayyah dan Ummu Kulthum, bukan Ummu Kalthum, Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Sebab itulah Sayyidina Uthman diberi gelaran Dhunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Sebab dia menjadi suami kepada dua anak perempuan Rasulullah. Selepas seorang mati, dia nikah pula dengan seorang yang kedua. Rasul kahwinkan pula dengan seorang yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Uthman dengan Jubair bin Mut'im dengan Sayyidina Uthman pergi berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu memberi sebahagian kepada Bani Muttalib dari 1/5 harta ghanimah Khaybar, sedangkan kami tidak kamu beri? Padahal kami dan mereka mempunyai kedudukan nasab yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Banu Muttalib dan Banu Hashim tiada lain bagaikan suatu keluarga. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Okey, cerita dia begini. Dalam peperangan Khaybar ni adalah tempat penduduk Yahudi. Tempat siapa? Tempat Yahudi. Baik. Jadi Khaybar adalah tempat Yahudi. Khaybar. Jadi oleh kerana Yahudi ni banyak mengkhianati Rasulullah, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul memerangi puak Yahudi. Antara puak Yahudi yang diperangi oleh Rasul adalah puak Khaybar. Khaybar gagah dan ekonomi dia kuat. Jadi banyaklah hak yang Rasul dapat daripada harta ghanimah. Dia puak Yahudi, antara puak Yahudi dipanggil puak Yahudi Khaybar. Dia duduk di Khaybar. Di zaman Rasul ada puak Yahudi. Ada Yahudi Banu Quraidah, ada Yahudi Banu Nadir, ada Yahudi Banu Qainuqa. Semuanya dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mereka itu mengkhianati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni puak Yahudi duduk di mana? Duduk Israel. Sebenarnya negara Israel tak ada, negara Palestin pada asalnya. Negara Palestin. Kenapa dia nak sangat negara Palestin? Tahu tak sebab dia? Sebab disebut dalam kitab Taurat dan kitab sebelum daripada ini supaya mereka itu masuk kepada Palestin. Dan dalam Al-Quran ada. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya memimpin Bani Israel kepada negara Palestin. Dalam Quran ada sebut, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kepada bumi yang muqaddasah. Allah Ta'ala telah siapkan untuk kamu. Sebab tu dia nak sangat tu negara Palestin. Sebab disebut dalam kitab dia. Hak yang zaman Nabi Musa dulu. Dan dalam Quran pun sebut cerita tersebut. Nah, cuma sekarang ni dia cuba nak gabungkan semua Banu Israel. Yahudi ni adalah satu cabang daripada Banu Israel. Hanya hak yang duduk di Palestin tu hanya 2 cabang sahaja. Banyak lagi cabang-cabang hak yang dia duduk tu. Daripada anak cucu Nabi Allah Yaqub. Dia cuba kesang sekarang ni anak cucu dari Nabi Allah Yusuf duduk mana? Anak cucu Nabi Allah Bunyamin duduk mana? Dia duduk kesang lah ni. Sebab dia kata dia tidak akan datang, yang anda baca lah, anda pernah baca, dia tidak akan datang pembantu kepada puak dia, melainkan apabila berkumpul segala Banu Israel di Syam. Disebut begitu. Berkumpul di Palestin. Dan ada kajian terbaru bahawasanya, ada kajian terbaru lah. Tapi sejauh mana kesahihan dia, wallahu a'lam, anda baca je. Ini nak cerita je sebagai maklumat. Bahawasanya puak Pastung adalah puak Yahudi.
Pok Pastung, tahu tak Pastung? Mana Pastung? Bukan Irang. Ha. Pok Polibang. Polibang kan Pastung kan? Pok Polibang tu adalah Pok Bani Israel. Bukan Pok Yahudi, anak kata Pok Yahudi ni kan? Pok Bani Israel. Ada kajian. Tapi sejauh mana sahih kajian ni, wallahu a'lam, mana baca dalam beberapa hari lepas. Sebab dia kata Pok Polibang ni daripada Pok Pastung ke Pastung, dia sebut gitulah. Dia adalah anak cucu Nabi anak cucu Nabi Allah Yaqub, Bani Israel, daripada keturunan Nabi Allah Yusuf ataupun Bunyamin. Siapa? Pok Polibang dia ni. Sebab dia kata melihat kepada ada beberapa perkataan benda yang ada pada Pok Pastung sama dengan apa yang ada dengan Pok Yahudi. Cuma masih lagi dalam kajian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kajian ni sahih wallahu alam. Cuma dia sebab dia Pok Yahudi dulu, dia Pok Bani Israel pecah dulu sebab pernah diserang oleh pemerintah mana tau. Jadi pecah. Pergi hok lu lari gini, tinggal dua kumpulan saja hok yang dak pecah. Jadi adalah lebih kurang cerita, anda pun dah ingat dah baca, panjang sangat kita baca, bukan kita ingat dah benda yang kita baca. Cuma kita nak cerita benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Khaybar ada rampasan perang. Maka Rasul dapat 1/5. Daripada 1/5 tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Okey, kita isyak aku apa? 8:25. Isyak dah ni. Jadi kita kena berhenti dulu. Nanti insya-Allah kita sambung semula. Semoga apa yang kita bincang pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung balik minggu hadapan berkenaan dengan hadis ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.